kita sambung ya. Sekarang kita masuk bagian apakah prinsip-prinsip dalam kehidupan seorang ahli sufi. Pertama ya, kita menerima Allah Maha Bijaksana. Bila kita megang ini, Allah Maha Bijaksana, maka kita mesti terima semua perbuatan Allah adalah terbaik. Kalau satu pun perbuatan dia tidak terbaik, dia tidak bijaksana. Jadi kita pegang dengan hakul yakin. Mana yakin yang tidak berbelah bagi. Yakin yang hak. Allah Maha Bijaksana. Semua yang dia jadikan, yang berlaku adalah terbaik. Berarti takdir kita pun semua terbaik. Kalau satu dia buat sia-sia tidak baik, maka dia bukan Maha Bijaksana. Itu prinsip ahli sufi, dia pegang itu. Dan justru kalau kita pegang ini, dia Maha Bijaksana, dia tak boleh buat kesalahan, dia tak ada kelemahan dan sebagainya. Tidak munasabah kita berkata kita boleh ubah dia punya pelan induk. Tidak munasabah yang kita kata kita boleh ubah hidup kita. Tidak munasabah. Pasal apa? Dia Maha. Dia Maha Bijaksana, tak ada kekurangan. Tak ada kecelaan. Tak ada kekurangan. Semua yang dia buat terbaik. Bagaimana kita mengatakan kita boleh ubah? Tak boleh. Kalau kita boleh ubah Allah Ta'ala punya pelan induk, berarti kita lebih bijak daripada dia. Dia tidak pandai. Jadi sebagai seorang sufi, kita pegang Allah Maha Bijaksana, kita mesti yakin dengan hakul yakin, iaitu yakin yang tak berbelah bagi. Apa juga dia peruntukkan, ketetapan dia, sunatullah dia, terbaik. Terbaik. Walaupun kita nampak buruk, tapi terbaik. Kita tidak tahu, dia lebih mengetahui. Jadi satu prinsip kehidupan ahli sufi ialah Allah tidak ada tercela, sifat tercela padanya. Kalau dia bijaksana, 100%, aku yakin memang dia bijaksana. Jadi Allah sentiasa mengetahui lagi Maha Bijaksana, itu kita yakin. Lagi satu prinsip kita pegang, kita menerima Allah Maha Berkuasa. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dia bijaksana, apa kita nak buat dia mesti tahu. Itu pasal dia kata, dia mengetahui. Apa kita nak buat dia mesti mengetahui. Oh, dia bijaksana. Pasal apa dia mengetahui? Sebelum kita buat dia sudah tahu. Kalau dia tak tahu sebelum kita buat, dia berarti tak mengetahui. Baru kita nak buat, baru dia nak tahu. Dia tak mengetahui. Jadi dia Maha Bijaksana, apa kita nak buat dia mesti tahu. Dan apa kita nak buat dia mesti luluskan. Kalau kita tidak perlu minta kelulusan daripada dia, iaitu insya-Allah dengan izin Allah, berarti dia tak berkuasa. Kita boleh bila-bila masa abaikan kuasa dia dan bikin kehendak kita sesuka hati. Tak boleh. Dia Maha Berkuasa. Bukan saja dia mengetahui apa kita nak buat, dia juga meluluskan. Pasal dia Maha Berkuasa. Dia mengetahui dan apa kita nak buat, dia lulus. Jadi sekarang kita nak dengar syarahan ni, dia luluskan. Dan dia tahu kita nak dengar. Dia tahu sebelum kita dengar. Kita nak gerakkan tangan kita. Dia tahu dan dia luluskan. Kita nak berjalan. Dia tahu dan dia luluskan.
Tak boleh kita nak buat sesuatu dia tak tahu. Dia tidak bijaksana. Tak boleh kita nak buat sesuatu dia tak luluskan. Dia tak berkuasa. Tak boleh. Kita nak buat ke tak buat, dia mesti luluskan. Jadi dia tahu, dia mengetahui dan dia luluskan. Kerana dia maha bijaksana lagi maha berkuasa. Itu kita pegang. Itu pasal kita kata apa pun kamu nak buat, Allah berfirman, katakan insya-Allah dengan izin. Dia berkuasa. Prinsip ketiga dalam hidup ahli sufi kita pegang, di mana letaknya izin ini ialah dalam Lauh Mahfuz. Semua izin Allah, semua yang kita nak buat dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Plan induknya Lauh Mahfuz. Semua kita nak buat sudah ada dalam plan induknya Lauh Mahfuz. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, doa yang kamu mau doa itu sudah ditulis di azali dan sampai masa kamu mendoanya. Tapi itu sudah tertulis di azali. Jadi semua sudah tertulis dalam kitab induknya yang berkata, yang dinamakan Lauh Mahfuz. Semua. Dan adakah Lauh Mahfuz itu sempurna? Ya. Tidak satu pun dia lupakan. Sama selalu. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar, dan itu semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Tak boleh lari. Semua dah tertulis. Berarti kalau kalian fikir semula, itu pasal jahat dan baik datang daripada dia. Rukun iman ke-6, untung baik, untung jahat daripada Allah. Kerana semua dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Itu Allah berfirman, aku mengilhamkan kefasikan, aku mengilhamkan ketakwaan. Semua tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kita mesti buat ni. Dah tertulis, tak ada perubahan. Bijaksana. Kita mesti buat. Kan? Jadi kita tengok diri kita. Mahu ke kita jadi orang tua? Tentu tak nak. Saya kalau boleh tak mahu tua. 25 cukuplah. No pun setuju, tak no. Pak Asas pun setuju. Kita 25 okeylah. Pak Deka. Tapi kita tak ada pilihan. Tutup mata, buka mata sudah tua. Kerana sudah dituliskan. Jadi diri ini mengikut kaedah yang sudah terdapat dalam Lauh Mahfuz. Kan? Oh tidak, saya mau 25 aja, stop. Muda tak boleh. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu sebesar zarah. Semua sudah dituliskan. Kami tidak alpakan sesuatu. Semua ada dalam kitab Lauh Mahfuz. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua sesuatu tulis. Tiada yang gaib di langit dan di bumi. Dah tulis. Semua ada. Semua dah direkodkan. Semua berjalan mengikut yang tertulis. Terdapat dalam Lauh Mahfuz. Pasal itu rencana dia teguh. Tak boleh ubah. Kalau ubah dia tidak bijak. Kalau kamu satu orang yang pandai menjahit. Kita tengok kalau Mas Nawawi kalau dia pandai jahit, habis dia ubah, berarti tak pandai. Ataupun kita tengok apa tu software, dia pandai jahit, habis dia ubah, dia tak pandai. Allah begitu juga. Kalau dia dah buat sesuatu, tak boleh ubah. Pasal dia maha bijaksana, tak ada cacat. Itu pasal rencana dia teguh. Tak berubah. Rencana dia dalam Lauh Mahfuz, plan induk dia, tetap, mantap, tak berubah. Itu Tuhan kita.
Berapa lamakah rencana dia ni? Plan induk dia ni. Di sini yang dikatakan Allah menciptakan semua langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 fasa. Berapa 6 fasa ni? Mengikut sains dia kira 1 fasa 2 bilion tahun. 6 fasa 6 bilion tahun. 6 fasa 12 bilion tahun. 1 fasa 2 bilion, 6 fasa 12 bilion tahun. Jadi umur dunia ni mengikut sains 12 bilion tahun. Berapa lama kan rencana ni? 12 bilion tahun. Dan rencana ni sudah siap kerana Rasulullah bila Mi'raj, dia pergi ke fasa ke-6. Fasa yang ujung sekali tu, 12 bilion tahun. Dia melihat dalam neraka tu, penghuni neraka dia melihat. Kita tahu ini belum berlaku. Pasal apa? Belum ada kiamat. Belum ada hari kebangkitan. Belum ada hari hisab. Macam mana Rasulullah melihat ahli neraka? Macam mana dia melihat ahli neraka? Itu dia lihat gambaran. Dia kata, gambaran dia lihat, berarti dia sudah pergi ke ini fasa ke-6 tu. Fasa ke-6. Ujung tu. Dia di fasa ketiga. Rasulullah fasa ketiga, awal fasa ketiga sini. Dia Mi'raj, dia pergi fasa ke-6. Dia melihat ahli neraka di fasa ke-6. Kan? Ya, kalau kita pandang di sini, ya Allah, ya Karim, sudah ada time travel dalam Islam. Sudah ada time travel. Di sini yang jadi kecoh. Ada yang mengatakan Rasulullah travel, dia merintasi masa dengan jasadnya. Tapi saya sebagai ahli sufi, saya tidak agree. Pasal kalau kita pakai sains, kita ni 2 dimensi. Makna kita jasad ni melekat pada sesuatu, bukan 3 dimensi. 2 dimensi. Jasad kita melekat, mengikut sains kita punya jasad 2 dimensi, berarti melekat, jasad ni melekat kepada sesuatu. Jadi kita jasad ni melekat kat fasa ke-6, fasa ketiga. Ni jasad tak boleh pergi ke fasa ke-6. Dia melekat kat fasa ketiga. Mungkin kalau pergi fasa ke-6 boleh reput. Wallahualam pesawat. Mungkin. Tapi dia melekat di fasa, bila kita kata 2 dimensi, jasad ni melekat kepada sesuatu. Kalau 3 dimensi bebas. 2 melekat. Jadi jasad itu melekat di fasa ketiga. Mengikut sains. Jadi kalau Rasulullah nak pergi Mi'raj, dia pergi dengan jiwa dia. Jiwa dia. Bukan dengan jasad. Kalau kita pakai Zulkarnain, dia pergi dalam fasa ketiga. Dia tak masuk fasa keempat. Dia pergi itu, dia dalam Al-Quran, dia menggunakan jalan sesuatu. Itu kita tengok dipanggil wormhole. Dalam Al-Quran sebut wormhole, tapi kita tidak nampak. Zulkarnain jalan di jalan sesuatu, itu wormhole. Dan sampai ke bumi yang mataharinya terbenam ke lumpur. Wormhole. Tapi Zulkarnain naik dengan jasad boleh, pasal dia dalam fasa ketiga. Zulkarnain tidak naik dengan jiwa. Dia dengan jasad, yes. Pasal dia dalam fasa ketiga. Kalau dia masuk fasa ke-6, jiwa. Tetapi kalau kita tengok macam iblis, dia boleh masuk fasa ke-4, fasa ke-5 kerana memang dia wujud. Wujud dalam fasa ketiga, fasa ke-4, fasa ke-5. Jadi kalau dia dalam fasa ke-5, dia boleh berjalan dalam fasa ke-5. Fasa ke-4, dia boleh fasa ke-4. Fasa ke-5 boleh. Rasulullah fasa ketiga saja. Dia wafat dalam fasa ketiga juga. Dia tak masuk fasa ke-6. Jadi mengikut sains, kita berjasad 2 dimensi melekat pada Lauh Mahfuz, maka dia Mi'raj,
dia pergi dengan jiwa dia ke fasa ke-6. Dia balik dan Siti Aisyah berkata, bila dia balik dia Mi'raj, aku pegang tempat duduk dia masih panas. Berarti jasad dia masih ada. Masih ada. Dan bila dia naik melepasi Arash, melepasi Arash, Jibril kata, ya Rasulullah, kau naik, aku tak boleh naik. Selepas Arash ada tirai nur. Aku terlihat tirai yang pertama, aku akan pingsan. Atau aku akan binasa. Aku naik, aku akan binasa. Kenapa Rasulullah tidak binasa bila dia naik? Itu pasal dia naik dengan jiwa. Dia naik dengan jiwa. Kalau Jibril naik, tentu binasa dia dengan jasad. Tak boleh. Tirai itu sangat berat. Tirai pertama. Jadi, kerana kita dua dimensi, jadi kita hanya boleh time travel, melintasi masa dalam fasa kita. Fasa ketiga seperti Zulkarnain. Kalau kita nak melintasi fasa ke-4, 5, 6 hanya dengan jiwa. Dengan jiwa. Okey. Jadi dan Rasulullah SAW tengok sampai fasa ke-6, dia lihat ahli syurga, ahli neraka. Berarti pelan induk Allah sudah siap. 12 bilion tahun sudah siap. Sudah siap. Walau kita fasa ke-3, fasa ke-6 sudah siap. Di sini yang saintis berkata, kita ada parallel world. Mana dunia kita ni ada kembaran. Apa kita nak buat sudah ada, kita cuma lakukan. Betul. Macam esok, sudah ada. Besok hari Isnin sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Kan? Sampai masa kita akan lakukan. Jadi macam ada dua dunia. Satu dunia yang kita sedang lakukan, satu dunia akan datang yang kita akan lakukan. Satu sedang lakukan, lagi satu sedang akan lakukan. Dia esok akan datang, kita akan lakukan. Ini satu gambaran. Jadi Lauh Mahfuz, pelan induk Allah sudah siap selama 6 fasa. 12 bilion tahun. Saya ingat dulu Pak Deka tulis lebih dari 12 bilion tahun, itu pening. Mana semua orang pening Mana ada 12 tahun bergaduh semua. Rupanya Pak Deka tersilap. Terlepas 12 bilion tahun. 6 fasa tidak terlepas. 12 bilion tahun itu lama dulu lah. Dan bila ke rencana ni siap, 12 bilion tahun, bila siap? Bila dia firman kun. Dia mengata kun. Wah, siap. 12 bilion tahun. Siap. Wah, siap. Kenapa mesti ingat ni? Bila ke pelan induk Allah ni siap, kita kata bila dia firman kun sudah siap, jadi orang tidak boleh bermain dengan kita. Semalam aku nak buat, Allah tahu tak kemarin? Dia tahu tak? 100 tahun dulu aku nak buat, dia tahu tak? 1 bilion tahun akan datang aku nak buat, dia tahu ke? Dia nak main begini. Kita kat dia kun, dia dah tahu semua. 12 bilion tahun plan sudah ada. Jangan kau nak ke belakang, ke depan, jangan. Kun, dia dah tahu. Siap 12 bilion tahun sudah ada dalam plan. Sudah ada. Kan? Jadi bila ke pelan induk 12 bilion tahun ni siap, bila firman kun, sudah siap. Dialah menjaga dan memelihara segala-gala dari azali sampai sekarang. Dan selama-lamanya. Sampai 12 bilion tahun. Dia yang menguruskan.
Sekarang rencananya dah sampai di mana? Itulah kita sekarang kita di fasa ketiga, awal fasa ketiga, nampak ni? Awal fasa ketiga. Berapa? 4.6 bilion tahun, nampak ni? 4.6 bilion tahun. Kan? Itu dia kata perintah Allah terus menerus berjalan di antara langit dan bumi. Berarti pelan induk dia berjalan. Suka tak suka kita jadi TUA. Betul tak, Acong? Kan? Dulu kita kecil-kecil main goli, sekarang dah tak boleh main goli lagi kan. Dan TUA nak tunduk pun dah tak boleh lah kan. Dia pelan induk jalan, suka tak suka jalan. Macam ini, kalau kita ambil beg kat airport kan, di apa tu? Di airport kita ambil beg kita tu, di bandara jalan. Suka tak suka jalan. Sekarang dah 4.6 bilion tahun umur dunia sekarang. 4.6 bilion tahun. Itu yang perempuan tua yang Rasulullah jumpa semasa Mi'raj. Umur dunia 4.6 bilion tahun. Umur dunia bukan umur kita. Umur kita 100 dah kong. Umur dunia 4.6 bilion tahun. Akankah rencananya bersambung? Mana lepas 12 bilion tahun bersambung tak? Wallahu alam bisawab. Dan Allah berfirman, duduklah kamu dalam syurga ini selagi ada langit dan bumi syurga ini, kecuali aku kendaki yang lain. Kita tak tahu dah 12 bilion tahun dia suruh kita sembah gorila. Sembah gorila. Tentu kita tak mau, ya Allah, mana aku nak sembah gorila kan, aku manusia. Terus kita disumpah jadi mablis. Bukan iblis, manusia, iblis, mablis. Dah start satu cerita baru pula 12 bilion tahun. Kita yang menggoda pula kan. Wallahu alam bisawab lah. Tapi itu dia kata, duduklah kamu dalam syurga ni selagi ada langit dan bumi syurga ni, melainkan aku menghendaki yang lain. Nak sambungkan. Itu saja. Kotak 12 bilion tahun habis semua. Itu saya kata ada kiamat kedua. Kalau kita ada satu kiamat, kita semua masuk syurga. Okey. Mesti ada kiamat kedua. Ini dia. Duduklah kamu dalam syurga itu selagi langit dan bumi syurga itu ada. Bila ini binasa, walhasil balik asal, baru makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baru bermakna. Balik pada dia balik. Walhasil balik asal tinggal dia tunggal. Tapi ada kita masuk surga kekal. Kau kekal ada inna lillah saja. Tak ada wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita dengan Allah kekal. Pasal masuk syurga kekal. Berarti Allah kekal, kita kekal. Tak boleh. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak boleh pakai. Tak boleh. Tengok ni. Duduklah kamu dalam syurga ni selagi ada langit dan bumi syurga ini. Jadi bila di hari kemudian kita semua nak tengok di luar tirai nur. Di tirai nur ni dia tutupkan Lauh Mahfuz tu, dia tutupkan supaya zat di luar powernya tidak akan menjahannamkan kita. Pasal Rasulullah berfirman, siapa terpandang zat pasti binasa. Jadi bukan saja itu, tirai nur pun berkuasa. Jibril nampak tirai pertama hancur. Lagi zat yang di luar. Dia macam seperti sahabat saya Samsul cerita kapal selam. Kapal selam ni kita masuk makin dalam laut, makin pressure makin kuat. Kalau kapal selam itu besinya tak kuat, dia remuk. Jadi besi dia mesti kuat. Kita Lauh Mahfuz, tirai nur tu di luar. 70 tirai nur. Dia yang
tahan gitu pressure, kuasa zat yang di luar. Tapi kita nak tengok belakang hari, nak tengok di luar, nak lihat Allah. Tirai nur terbuka, itu sedikit masuk tu. Itu seperti bulan mengambang. Zat percaya masuk, zat habis semua. Itu dia. Langit dan bumi syurga itu habis. Semua binasa itu yang tinggal wajah tu. Yang tinggal wajah itu yang maha halus. Wajah. Kan? Habis semua. Jadi ada kesambungan wallahu alam bisawab, kecuali dia nak sambungkan itu, kecuali dikehendaki apa yang dikaki oleh Tuhanmu, kecuali dia nak sambungkan. Lain ceritalah. Kita tak tahu apa. Itu hak dia. Dia punya, kan. Semua hak dia 100%, kan. Dia apa suka apa dia nak buat, kan. Dan adakah kita pilihan? Tak ada. Tak ada pilihan. Kita pun tidak tahu bila kita lahir kita akan jadi kerja sebagai apa, nak kahwin dengan siapa. Kita tak tahu, semua dah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Kita ikut. Dan berapa banyak orang yang first love, cinta pertama, saya rasa dalam 80% cerai. Lepas kahwin cerai. First love lah. Cinta pertama. Adinda kau nak bulan pun saya kasih itu. First love. Matahari boleh kasih. Wah, betul dia. Hebat kan. Bercerai. Kan? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Semua dah tersusun. Ada cerai itu baik ke jahat? Kita tak tahu. Tapi kalau Allah tetap cerai, mesti ada hikmah. Kerana Allah berfirman, adakah kau ingat aku buat sesuatu tak ada hikmah? Ada. Ada kita pilihan? Tak ada. You tanya Lot, ada pilihan tak butua? Mana boleh? Kita dua orang kau duduk, kita tengok, kita sama kita ketawa. Rambut sama putih. Sama Muhammad Nur, kita tarik 3 please. Sudah. Kita sudah mau cakap bye-bye lah pada cucu dan anak kita. Kau orang take over lah dunia ni. Aku pay time dah tak ada lagi, kan. Kita menunggu masa. Kubur panggil mari. Rumah kata nanti. Kan. Masa kita sudah habis. Sekarang kita tengok kelakonan kanak-kanak ni, kita biarkan. Ini dunia dia. Ini dunia kita dah habis lah. Kita bertime dah habis. Kita tengok cucu kita nakal, kita relax lah, bapak dia ada. Kalau dulu anak kita marah. Cucu kita senyum, bapak dia ada. Kita time sudah habis. Tak ada pilihan. Ada pilihan Rosnah jadi perempuan. Ada Allah bertanya, Ros, malaikat dia, kau nak lahir ni nak jadi perempuan ke lelaki? Ada tanya. Tak ada. Mana ada pilihan? Tak ada kan? Ada Roshidah. Ada malaikat tanya, dah kau nak lahir nak jadi perempuan ke lelaki? Tak ada pilihan. Lahir aja bapaknya, Mak Bidan. Hamid ke Hamidah? Hamidah. Alamak. Ini dah 12 dah Hamidah, ni tak ada Hamid. Bukan pilihan kita. Tak ada pilihan. Kan? Itu pasal kita tengok dia berfirman, ini Syekh Abdul Qadir berkata, kamu tidak ada pilihan sendiri dalam perkara ini. Tak ada pilihan. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Sudah ditetapkan berlaku. Kadang-kali pelik juga. Saya ada satu pengikut bukan Islam saya, ikut pelajaran kita. Sekelip mata dia rebah dekat shopping mall, dibawa ke hospital dan diberitahu dia pergi ginjal dua-dua sudah rosak, dua-dua. Itu pasal dia kolaps.
Dan sekarang dia dialisis 3 kali sehari. Dan dulu dia sihat, jalan cepat, sekarang jalan pun lambat. Dan sakit-sakit sekarang. Sekelip mata ya, sudah belak. Tapi dia berkata lah, bila dia rebah, dia masuk ke hospital, dia macam meracau. Pasal dia panik lah. Apa nak jadi ni? Macam-macam dia ingat mati, dia ingat anak, dia ingat cucu dia panik lah. Jadi apa juga wire-wire dia tarik. Jadi hospital ikat tangan dia, kaki dia. Sampai lagi pengikut kita yang bukan Islam datang, perempuan, cakap dengan dia. Nama dia Lavali. Master say this is script, this is in the script. Perempuan ni katakan, ini sudah dituliskan dalam skrip, sudah jadi takdir. Jadi dia cakap masa lepas dia keluar dari hospital, dia cakap, Master, after she said that, after aku dengar dia kat tu, aku teringat kau lecture. Terus aku jadi damai, aman. Aku rasa aku dapat kontrol diri aku. Bila aku sedar yang kau cakap skrip tu benar. Dan doktor pun heran. Lusa aku dah boleh balik dah rumah. Tapi kena dialisis lah. Dan tengok lah. Dia tengok. So ditetapkan perkara ini pula. Dia collapse dan sebagainya. So ditetapkan dia berjumpa saya. So ditetapkan ni perempuan pun belajar dengan saya. Pun bukan Islam. Beritahu dia skrip, dia jadi aman. Semua dah ditetapkan. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlaku tiap-tiap sesuatu. Untuk tiap-tiap berita, waktu terjadinya sudah ada. Dan kamu akan mengetahui. Macam itu runtuhnya Rusia. Runtuhnya West Berlin, East Berlin runtuh. Dia bangunnya negara China. Oh, tu nampak. Semua ada masa. Dan tiap-tiap tu ada masanya. Segalanya telah ditentukan olehnya. Apa yang didahulukan tidak boleh dilambatkan, apa yang dilambatkan tak boleh dilekaskan. Jadi sahabat semua, tentang pandemik ni relax lah. Pun ada masa. Nanti dia stop lah kan. Setiap tu semua ada masa, dia tak kekal. Ada masa, setiap berita tu ada masa. Jadi ni pandemik insya-Allah akan hilang. Kan? Tapi kalau kamu tanya saya, kenapa ada pandemik? Kita kena belajar. Ini pandangan saya secara peribadi. Jadi kalau kita tengok masalah dunia, drug addict, penagih dadah, satu dunia masalah. Penagih arak, masalah. Judi, masalah. Sekarang pandemik, penyakit satu dunia, masalah. COVID-19 ni, dan yang lain-lain. Kenapa sekarang ini timbul? Karena masa manusia mau naik ke angkasa lepas sudah sampai. Masanya kita sebagai khalifah Allah. Dengan turunnya Mahdi insya-Allah, dunia menjadi dunia Islam. Kita akan naik ke angkasa lepas untuk mengembalikan syaitan-syaitan yang dihalau dari syurga yang mendaki, mendiami bumi-bumi di atas itu. Mengembalikan mereka menyembah Allah, beriman kepada Allah. 9 mereka, 1 kita, ikut Rasulullah atas. Ini amanah yang diberi pada kita yang gunung tak mau, langit tak nak, bumi tak nak. Kita. Dan bila kita naik di atas, Allah, masalah syaitan ni, Allah. Kalau kita tidak siap, kita tak boleh handle. Wah, penagih dadah. Terus agak dia punya ketagihan dadah. Ketagihan arak. Dia syaitan.
Tak ada undang-undang kan. Jenayah, penyakit macam-macam. Allah train kita. Cari penawar. InsyaAllah kita akan ada penawar untuk penagih dadah, penagih arak, yang berjudi, cerai-berai. InsyaAllah akan kita cari, dapat obat dan sebagainya sebelum kita naik sebagai khalifah Allah. Kerana syaitan ni lah teruk betul. Masyarakat mereka sungguh jelik, lebih jelik daripada kita. Jadi Allah latih kita. Satu dunia latih. Jadi pandemik ni bukan satu negeri, satu dunia. Penagih dadah, satu dunia. Arak, satu dunia. Judi, satu dunia. Bukan satu negeri. Dia asah bakat kita. Sudah kita siap, kita akan naik. Dan kembalikan syaitan-syaitan menyembah Allah. Kerana Allah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Jadi kalau Mahdi turun, Mahdi suasana, ada manusia akan beriman, yang tinggal syaitan-syaitan di atas, yang kita sebagai khalifah dihantarkan berdakwah kepada mereka, kerana tak ada nabi-nabi lagi. Jadi itu sebabnya ada ni semua. Semua ada hikmah. Tuhan Maha bijaksana. Plan induk dia jauh dari kemampuan kita boleh berfikir. Jadi semua sudah ditentukan, berita tiap terjadi sudah ditentukan. Apa yang didahulukan tak boleh dilambatkan, apa yang dilambatkan tak boleh didahulukan. Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Tak boleh ubah. Berlaku. Nescaya kalau kita duduk kat rumah pun, kalau masa kita mesti mati, kita akan pergi ke tempat yang kita akan mati. Orang yang tak pernah pergi Thailand, alih-alih hati mau pergi Thailand, tsunami datang, arwah meninggal. Dia tinggal kat Jerman, tak pernah keluar negeri. Tapi hati nak pergi Thailand. Oh, sekali keluar negeri pergi Thailand, arwah. Tsunami sambut dia, welcome. Tsunami dan arwah kan. Tak boleh, pasal itu Allah berfirman. Kau sudah dituliskan walaupun kau dalam rumah, kau akan keluar pergi tempat yang kau meninggal. Itu pasal kadang-kadang mak-mak cakap, jangan nak dah maghrib, mak hati tak sedap kau keluar lah. Jangan. Dia nak keluar juga, pada sudah dituliskan. Dia keluar, ditabrak, langgar, ditabrak oleh lori, habis tewas, meninggal di situ. Mesti pergi, tak boleh tahan. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah. Dan dialah membuat dan merancangkan segala-galanya. Itu yang buruk, yang baik, rukun iman ke-6. Yang buruk, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang mengilhamkan kefasikan. Aku yang mengilhamkan ketakwaan. Dia merancang segala-galanya. Semua itu terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya buruk dan baik. Itu rukun iman ke-6. Dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal lagi. Dulu orang kata, kita dengar orang khutbah, baik daripada Allah, jahat daripada kita. Wah, kita jadi Tuhan jahat, Allah Tuhan baik. Tak betul, sudah ada rumor, mu'alaf jumpa saya ustaz. Saya pergi khutbah, saya dengar imam cakap, baik daripada kita, jahat, baik daripada Allah, jahat daripada kita. Ini macam mana ustaz? Itulah rukun iman ke-7. Buat rukun iman ke-7, mana ada baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lain perkataan, kamu ada dalam takdir atau qada dan qada Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir melambung-lambungkan kamu ke sana sini. Bagi kita yang sudah ada umur, sekarang yang dilambung-lambungkan kesihatan kita sajalah kan.
Kalau kamu yang masih muda, wah, dilambung-lambungkan dengan cinta putus, cinta merana, merino, merindulah. Tu kamu masih muda. Dengan peperiksaan lah, dengan pekerjaan lah. Kita dah 70 ni, kita diombak ambilkan dengan kesihatan. Kadang-kali kita sihat, kadang-kali tak sihat dan sebagainya. Dan jika engkau sesuatu berlaku dengan kita, Rasulullah cakap, katakan sudah ditakdirkan. Jangan kita kata, oh kalau kau buat begini, tidak akan berlaku. Jangan. Katakan, Allah sudah mentakdirkan. Kalau anak langgar kereta kita yang baru, anak 10 tahun naik basikal langgar kereta kita yang baru, jadi dia punya badan ada kemik, bergaris, kita marah. Kan ayah dah cakap, jangan. Kau main masuk situ, kan apa lagi ni? Aku kita tak boleh tahan marah kita. Kita ambil kayu, kita rembat. Kena kepala dia, meninggal dunia, boleh ganti. Boleh. Kereta boleh ganti anak. Macam mana boleh? Kita marah, kita tak boleh tahan dia. Tengok kita baru dia, kita tak boleh tahan. Bagi dia kat kepala pula kena dia arwah. Kenapa itu berlaku? Syaitan. Bila kita marah, syaitan itu ada kayu, ambil kayu, rembat, ambil kayu, sah, kan? Kena kepala budak tu arwah. Terus Rasulullah jangan andai-andai. Bila anak nampak anak kena langgar, tak belah nak. Ini dah ditakdirkan oleh Allah. Berawas-awas lain kali. Jangan. Rasulullah katakanlah Allah sudah mentakdirkannya. Apa yang dia kendaki pasti dilaksanakan. Kalau kau mengandaikan, membuka jalan syaitan untuk menggoda. Oleh itu, tengok Nabi Adam, tak ada pilihan. Nabi Musa AS kata, Adam, kau punya pasal kita semua kena keluar dari syurga. Kau tak makan buah khuldi tu, kita semua dalam syurga tengah relax. Malaikat 3 tarik untuk saya loop rameno. Ya. Sekarang kita makin tenang keluar pasal aku makan buah khuldi tu. Apa Nabi Adam tu? Musa kalamullah. Yang Allah menulis Taurat untukmu. Tidakkah kau tahu sebelum aku makan buah khuldi tu dah ditulis dalam Lauh Mahfuz 40 tahun sebelum aku diciptakan, sudah ditulis. Dalam buku takdir sudah ditulis. Tak ada pilihan. Mesti buat punya. Mesti buat. Seperti kita tengok penagih dadah. Dah keluar pusat pemulihan, buat lagi, masuk lagi. Pasal dah dituliskan mesti masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Sampai Pak Agat dah tak percaya lagi. Bila dia keluar, Pak Agat tanya, bila nak balik? Baru keluar kan. Tak percaya lagi kan. Maksudnya, keluar masuk kan. Kenapa dia takdir? Kalau Allah dah tulis takdir dia begitu, tak ada pilihan. Allah yang tetapkan. Dan ini saya akan sentuh di akhir lecture. Ya. Jadi kita bila dah faham ni, kita menyerah penuh. Di sini saya nak terangkan. Yuk, dengar saya punya penerangan. Jangan ingat apa tu. Kalau kita tak payah semua dah tulis, jangan. Itu salah. Saya nak kalian faham. Hidup macam biasa Rasulullah hidup dekat baik-baik. Apa yang kita buat tu semua dah dituliskan. Semua dah itu yang kita mesti faham. Yang jahat, yang baik. Yang jadi perompak, yang jadi penyamun, yang jadi perogol, yang semua tu sudah dituliskan. Tapi adakah Allah tu zalim? Dia rogol siapa? Kalau dia saja yang wujud. Saya dah ajar kamu tadi kan. Dia tak wujud. Oh dia bunuh siapa? Bunuh siapa? Siapa yang wujud?
Kan? Itu yang tadi kita belajar di siang, Imran Hussein kata, kalau pencipta dan ciptaan itu ada dua wujud, tauhid roboh. Karena ada dua wujud, bukan tunggal lagi. Pasal. Jadi macam mana boleh jadi kita satu lukisan, satu gambaran. Kan? Nah, itu Imam Ghazali kita tidak wujud. Jadi apa nak buat, kita macam komik, buku komik, semua gerakan dalam buku komik tu sudah tunjuk, dari tulis lukiskan, apa yang nak dikatakan oleh karakter dalam komik tu sudah ditulis perkataannya. Kita buka komik, semua ada situ. Begitulah Lauh Mahfuz. Tak ada pilihan. Rencana dia teguh. Dia menyerah penuh, makna tidak pasrah begitu, tidak. Kalau you pasrah begitu pun dah dituliskan. Kalau gini saya tak payah usaha, mesti cakap punya. Kenapa mesti cakap? Dah dituliskan. Kan faham? You cakap pun dah dituliskan. Habis Ustaz saya mesti buat tu lain cerita. Cakap tu pun mesti cakap. Oh cakap, ini macam saya tak payah usaha. Itu mesti cakap. Kenapa? Dah dituliskan. Sekian-sekian masa, si Polan ni akan cakap, macam aku tak payah usaha lah. Dah dituliskan. Jadi orang yang maki Hamun tu, mesti maki Hamun. Dah dituliskan. Mesti terjadi. Tapi ingat, kalau gitu Allah zalim, macam mana zalim? Siapa yang wujud? Itu pasal kita ahli sufi, kita ini ingat, fahamkan saya cakapnya. Awak berjalan dengan anak awak. Taruh Noliza berjalan dengan adik dia lah, Noliza. Belakang nampak satu perempuan, dia maki Noliza. Maki. Adik cakap, kakak tak lempang dia kan. Lempang dia kan. Tapi kita ahli sufi. Kita cakap pada adik dia, kau tengok siapa yang bercakap tu kan. Dek, kau tengok tu siapa yang bercakap tu kan. Kita boleh pandang makrifat, kita tahu bukan dia yang bercakap. Ini. Jadi kita selalu gunakan contoh. Meja kayu, ada dua meja kayu. Jadi meja kayu satu warna hitam, dua-dua meja kayu warna hitam. Macam satu meja kayu berkata pada meja kayu yang lagi satu, aku bencilah warna hitam. Yang lagi satu pun kata, aku pun bencilah aku ni warna hitam. Itik berjalan dengan anak dia. Anak Itik kata, Bu, kenapa meja dia bersungut nak naik? Maka ibu Itik berkata, nak tengok betul-betul meja yang bersungut ke kayu. Pandangan hakikat kan, pandangan hakikat kan. Tengok betul-betul nak anak Itik, ibu Itik pada Itik, meja yang bersungut ke kayu kan. Kan pandangan hakikat. Tapi bila kita pandang hakikat, kita nampak zat. Kita pandang makrifat yang maha halus. Itu pasal Nuriza kata pada adik dia, tengok betul-betul, Dek, siapa yang maki Hamun kakak? Ini orang sudah tahu. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang tahu. Jadi kita ketawa geli-geli hati. Tegul-tegul ketawa adik ni kata, kakak. Bapa, kakak ni betul lah. Mata dia tak buta lah. Mata dia celik. Mata kamu sudah tajam. Tidak tertutup. Kita nampak jelas. Itu pasal kita tak nampak botol plastik. Kita nampak plastiknya. Kita tak nampak pahar minum gelak cawan. Kita nampak kaca ni, bukan cawan. Pandangan hakikat. Kan? Pandangan makrifat pasti. Kan? Hakikat makrifat. Jadi kita ahli sufi. Bila kita nampak ni kita tersenyum. Senyum apa? Kan? Rahim,
senyum makrifat. Pak, kenapa orang itu apa tu menghina bapak? Oh, macam-macam bapak senyum ya. Kenapa bapak senyum? Itulah nak senyum makrifat. Berarti kita nampak siapa yang bergurau kan, kita nampak. Jadi kalau kita nak marah pun kita berbisik dalam hati, ya Allah, dengan aku pun kau nak gurau. Kita tak marah orang tu. Kita kata kan, ya Allah, dengan aku pun kau nak bergurau kan. Jadi kita, isteri kita naik angin marah-marah kita senyum kan. Kenapa? Kita tahu, kita dah nafikan sifat hakikat kita nampak yang bercakap tu, yang maha halus. Kalau kita nak komplain, kita bisik dalam diri kita, ya Allah, dengan aku pun kau nak bergurau kan. Tapi kita senyum makrifat. Anak kata, mak apa? Mak marah bapaknya, bapak senyum. Itulah senyum makrifat. Jadi bila kita dah faham ini, menyerah penuh. Apa yang berlaku dan dituliskan, kita tidak akan lawan. Dan yang lakukan pun pandangan hakikat zat, pandang makrifat yang maha halus yang melakukan. Kita tidak wujud seperti Imam Ghazali berkata. Dan itu Rasulullah disuruh, beri perintah, hendaklah itu dia. Dan aku Muhammad diperintahkan supaya menjadi orang pertama-tama menyerah diri. Kenapa Allah suruh Rasulullah menyerah sepenuhnya? Kenapa? Sehingga bila perempuan Yahudi itu siram air pada baginda jalan, baginda senyum. Setiap kali dia siram air, baginda senyum. Senyum apa? Senyum makrifat. Satu hari tak disiramnya, Rasulullah singgah. Kenapa ni hari tak siram? Oh, sakit. Karena itu dia pun beriman pada Allah, memeluk agama Islam. Jadi di sini kita tengok, bila kita sudah faham, kita akan senyum makrifat. Kita menyerah penuh. Kalau Allah tidak izinkan, dia tidak buat. Kan? Allah tahu pasal dia maha mengetahui. Dan dia izinkan. Berarti segala yang dia buat pada aku, Allah tahu, Allah izinkan dan tertulis dalam Lauh Mahfuz, dia mesti buat. Dan bila dia buat, mesti ada hikmah. Allah berfirman, tidak aku buat sesuatu tanpa hikmah. Itu dia. Bagi orang beriman berkata, tidaklah Allah berbuat sesuatu sia-sia. Orang yang duduk baring berdiri mengingati Allah. Orang yang beriman akan berkata, tidaklah Allah melakukan sesuatu sia-sia. Jadi dia tahu, dia luluskan. Sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz tulisannya. Dia tu mesti buat. Dan bila dia buat tu mesti ada hikmah. Ini mau yakin. Di Tuhan kita. Pasal disuruh Rasulullah, hendaklah kau pertama-tama menyerah diri. Menyerah mana bukan berpeluk tubuh. Ini selalu silap orang. Menyerah makna apa yang berlaku ni dah tertulis. Bukan menyerah diri. Aku nak menyerah diri, habis kita pulangkan isteri kita balik pada bapak-bapak. Saya tak nak main ni game ambil balik anak awak. Tak ada. Semua berlaku. Kita terima suatu tulis. Saya jadi TUA lah tua. Saya, geng saya, Lob, Azmi, semua. Pak Deka, Aziz Samsudin, Noh, Pak Har, ini geng kita. Kan? Kita sudah begini, kita terima. Mana kita terima, kita suatu terima. Ini suatu tulis. Terima. Bukan berpeluk tubuh. Aku berpeluk tubuh, tak nak jadi tua. Tak boleh. Ini berlaku. Maksud mana menyerah, mana terima. Hidup macam biasa. Macam biasa hidup. Makan, minum, kahwin, kerja. Ya, macam biasa. Tapi itu semua dalam Lauh Mahfuz. Itu semua dalam Lauh Mahfuz.
Itu kita mesti faham. Itu maksudnya menyerah penuh. Bukan, aku tak nak kerja lagi, Mah. Kita bilang dengan isteri kita, aku tak nak kerja lagi. Kenapa? Ini semua dah tertulis. Ini hari aku tak nak pergi kerja. Itu salah. Itu kan bermaksud menyerah penuh. Kan? Habis isteri pula, bang, aku tak nak masak ni. Kenapa? Semua dah tertulis. Jadi aku nak berpeluk tubuh. Tak mau masak. Bukan itu maksud dia. Ini tak betul ni otak. Tak nak kerja, tak nak masak kan. Anak, bapa, saya dah belajar ke ustaz, mesti menyerah penuh, mesti pasrah. Saya tak nak pergi sekolah, saya mau pasrah. Tak nak pergi sekolah, mau pasrah. Itu bukan maksudnya. Maksud menyerah penuh, menerima apa yang kita lakukan daripada awal kita lahir hingga akhir kita meninggal dunia, semua dah dituliskan. Kita cuma berlakon mengikut skrip yang sudah ada. Itu maksudnya menyerah penuh kepada skrip. Bukan tak nak kerja. Anak 10 tak nak kerja. Tak nak. Apa tu tak nak kerja? Dah dituliskan semua. Tak nak kerja. Itu malaikat pun jutus kepala kan. Jangan. Kan? Tak nak masak mana boleh. Tak boleh. Itu bukan menyerah penuh. Menyerah penuh adalah kita jadi perempuan, wanita, jadi isteri, jadi ibu, kita masak, kita jaga anak, suami jadi nafkah, kasih. Ini semua dah dituliskan. Kan? Hidup kita ada ujian, susah senang bersama, sudah dituliskan. Bila sampai peringkat umur macam begini kita lihat, wah memang macam-macam ujian lah. Macam-macam ujian lah. Macam Hairil, banyak ujian dia. Sabar orang dia. Alhamdulillah kan. Tapi bila dia sampai umur saya, insya-Allah. Baik acong ke apa, insya-Allah. Bila ujian, dia tak ada lagi lah kan. Sekarang dia tengah gelombang. Ombak lah. Nanti bila you dah sampai 65, 63 ke atas lah. Rasulullah 63 kan. Cuma ujian itu, cuma kita berkesihatan. Itu saja. Kan? Tak ada lagi pasal nak berusaha lah apa. Jadi fahamkan, menyerah penuh ialah menerima apa yang kita buat ni semua dalam Lauh Mahfuz. Bukan makna pasrah, tak buat apa-apa. Mana boleh. Bang, kenapa saya dah taruh nasi, abang tak nak makan? Aku nak pasrah, aku mau nasi ni masuk mulutku. Mana boleh kan? Tak boleh. Hidup macam biasa. Itulah sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Jadi jalan Muhammad nak langkah pertama-tama menyerah diri. Kerana terimalah ini semua dah tertulis hidup kita. Apa juga kita lakukan sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Kemudian jika mereka berdebat dengan kamu, katakanlah, aku menyerah diri kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku. Apa juga berlaku dah tertulis. Sudah tulis mesti berlaku atau tak berlaku seperti dah dituliskan. Dan kita tengok juga, saksikanlah para sahabat pun menyerah diri. Mana menerima semua kehidupan mereka yang mereka buat tak buat sudah tertulis. Begitu Allah berfirman kepada orang-orang beriman, sungguh petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, disuruh kita menyerah diri, terima semua ini yang jadi semua ni, baik unggas, baik pupuk, baik matahari, baik apa, semua ni berlakon mengikut Lauh Mahfuz. Tak ada pilihan. Dia akan jalan berterusan mengikut plan induk dia. Seperti saya kata tadi, semalam sudah ready, esok sudah ready. Esok akan jadi ini hari. Ini hari akan jadi kemarin lah. Yang sudah lepas. Bahkan datang di lusa dan sebagainya. Semua sudah tunggu. Dia plan induk. Tak ada pilihan. Cuma kita terima semua yang kita buat ni, semua ciptaan buat sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz.
sebelum dia buatnya. Kerana Allah mengetahui, Allah luluskan, Allah tulis kelulusannya dalam Lauh Mahfuz dan kita melakukannya. Jadi itu maksudnya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerah diri kepada Allah, terima qada dan qadar, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Jika kamu hendakkan peringkat ni, pakailah Islam. Mana Islam apa? Menyerah diri kepada qada dan qadar Allah. Submission to His will. Dan kemudian menyerah terus kepada takdir Allah. Hendaklah kau beriman kepada takdir dan baiknya takdir dan buruknya takdir. Di rukun iman ke-6. Kalau kita tak terima, kita sedekah emas segunung Uhud, Allah tidak akan terima. Jadi hidup macam biasalah. Itu dia yang saya nak sampaikan. Kita terima. Terima semua dah dituliskan. Tapi apa yang dituliskan itu yang kita lakonkan. Itu saya, jangan pasrah. Hidup macam biasa. Mana beramal lah. Jangan pasrah. Hidup macam biasa. Yang hidup kita macam biasa tu. Kan? Itu yang Tuhan dituliskan punya kalian sedang dengar saya syarahan. Ini hidup macam biasalah. Dengar. Kan? Ada yang tengah pegang dagu, ada tengah baring. Ini semua tertulis. Hidup macam biasa. Ini dia. Bukan berbaluk tubuh, tidak. Mana kita menerima segala tindak tanduk kita. Sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz, kita tak ada pilihan, mesti membuatnya. Itu yang dikata menyerah penuh, terima semua ini dah dituliskan. Daripada A sampai Z, kalau orang sekolah kata A sampai Z sudah siap. Dan mesti kita buat, kamu akan hidup mengikut kitab Allah sampai hari kebangkitan. Nampak? Ada pilihan. Ada pilihan. Kamu akan hidup mengikut terkandung dalam kitab Allah, ini Lauh Mahfuz, sampai hari kebangkitan. Tak ada pilihan. Dan tengok ni, semua dipermudahkan untuk yang mana telah ditentukan untuk mesti buat punya atau tak buat. Tiada seorang yang dapat merubah kalimat Allah. Tak boleh ubah. Dia kun sudah siap. Orang itu akan memperoleh bahagian telah ditentukan untuknya dalam kitab. Jadi nak lawan apa? Mesti buat punya. Tak boleh lawan. Kan? Kita ingat kita lawan. Yang kita lawan pun dah ditulis dalam Al-Quran. Dalam kitab. Mesti lawannya. Mesti cakap ini. Mesti buat ini. Dan tulis. Itu pasal ada orang kata, aku tak percaya pada takdir. Aku tak percaya pada takdir. Bahkan dia bikin satu poster. Belakang dia pergi kat jalan raya, dia pegang tu poster. Aku tak percaya pada takdir. Aku tak percaya pada takdir. Anak kita kata, Pak, tengok tu kenapa dia buat begitu. Kita kata, mesti buat punya. Kenapa Pak mesti buat? Tak tertulis. Mesti buat. Kan? Bukan dia lawan takdir. Dia ikut takdir. Pegang poster, aku tak percaya pada takdir. Tapi itu yang takdir mahu dia buat. Pegang poster, cakap tak percaya. Dia tak sedar, kan? Tapi dia ingat, aku anti takdir, anti. Taruh poster, pegang. Aku anti takdir. Anak Pak, kenapa orang tu anti takdir, bukan nak? Dia sedang buat apa yang takdir mahu dia buat. Apa tu Pak? Pegang poster anti takdir. Kalau you faham kan, saya cakap ni, you faham lah, senyum lah kan. Itu yang Rasulullah cakap, hidup macam biasa lah kan. Kalau takdir cakap, kau mesti pegang poster anti takdir, mesti pegang punya. Tak boleh lari kan. Semua dah dituliskan. Maka perlulah kamu ketahui, kalau kamu kata kamu boleh elak musibah yang dituliskan, ataupun mengenakan musibah yang kamu tidak kena, maka pasti kamu masuk dalam neraka. Mana kalau kita boleh ubahkan qada dan qadar, pasti kau akan masuk ke neraka. Kena, kita tak kenakan. Tak kena, kita kenakan.
kita boleh ubah. Pasti kau masuk dalam neraka. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui? Itu yang dia katakan. Anak cakap, Pak, kenapa orang ni pegang poster? Saya anti takdir, saya benci takdir. Kenapa Pak dia pegang poster? Tengok orang yang tahu, dia cakap pada anak dia, nak, itu yang dia buat, itu yang takdir mahu. Apa tu Pak? Pegang poster anti takdir. Orang mengetahui dan orang tak mengetahui lain. Dia yang tak mengetahui betul-betul, oh aku benci takdir, aku benci takdir. Orang yang mengetahui dia mesti berlakon begitu nak, itulah takdir. Orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi orang yang berilmu tu lebih berat, 1000 kali berat daripada iblis, syaitan, daripada orang yang beribadah, 1000 orang yang beribadah. Kan? Jadi kita dah faham ni, bukan saya menyerah penuh dengan pada takdir, terima semua perbuatan ni dalam takdir semua. Kita juga reda. Apa juga kita reda. Itu pasal kita semayangku, ibadahku, inna salati wa nusuki. Wa ma yahya wa mati, hidup mati dan hidupku dan matiku untuk Allah semata. Semesta alam, tiada sekutu baginya. Betul. Reda. Reda apa yang kata. Dan itu pasal saya selalu cakap, kau tak suka cuma cakap ya, bukan komplain. Cakap saja, tak komplain. Reda. Kau komplain dah tak reda. Cakap saja. Tak ada. Jadi, apakah sama orang yang mengikut keridaan Allah dengan orang yang balik yang kemurkaan? Tidak sama. Dan kita tengok pada hakikatnya kesentosaan, kebahagiaan terletak berhubung langsung dengan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tawakal bulat kepadanya dan reda dengan dia. Jadi kita reda dengan ketentuan dia, tidak jadi masalah. Walau macam mana miskin pun kalau kita reda, insya-Allah cukup. Insya-Allah happy. Keredaan itu membawa kebahagiaan walaupun sedikit. Itu kata Melayu, hati nyamuk sama apa tak? Hati gajah sama sama apa? Kongsilah. Cecah ke pula gitulah. Itu pasal bila kita sudah begini boleh terima, baru tenang. Baru kita dapat damai. Kita dah berdamai dengan Allah. Tidak bergaduh. Kita reda. Jiwa-jiwa yang tenang kembali kepada Tuhan dengan hati yang puas lagi diredai. Kita terima. Apa pun berlaku, kita cakap seandai-andai kita sudah ditakdirkan. Dan semua. Kita senyum makrifat ya. Ada mata tengok, telinga dengar, mulut diam. Tepuk tangan buat tak tahu. Ini dia, kan, puas hati. Maka Allah jemput dan masukkan jamaah, dia masuklah dalam syurganya. Kan? Itu pasal Allah berfirman, kamu tidak masuk syurga dengan amalan kamu. Ini banyak orang silap. Dia ingat dia pagi, petang, siang, malam. Dia beribadah kepada Allah. Macam-macam dia buat. Bukan amalan kamu. Amalan kamu dibuat pun dengan rasa riak, takbur, menunjuk, terpaksa. Apa guna? Keridaan. Keridaan. Tidak seorang masuk ke surga dengan amalan dia. Tapi dengan keridaan. Apa dia tanya, begitu engkau Rasulullah, begitu juga. Karena itulah kita tengok. Balasannya, syurga adana. Syurga. Cuma saya nak katakan Allah reda kepada mereka dan mereka merasa puas terhadapnya. Mereka lah golongan Allah, golongan yang beruntung. Jadi keredaan ni kita pernah tengok pelacur pun Allah ampunkan dosa dia. Bila dia kasih anjing yang kehausan minum dari kasut dia. Dosanya diampun.
Orang yang bunuh 100 orang pun Allah ampunkan dosa dia. Kerana dia baru saja nak bertobat, meninggal dunia. Adakah amalan dia yang buat dia masuk syurga? Bukan. Keridaan Allah. Jadi kita ahli sufi, dah tahu rahsia dia. Maka kita terimalah akan kadar dan kadar dia. Apa yang ditetapkannya, apa yang kita lakukan semua adalah kadar dan kadar dia. Kita reda. Kerana keredaanlah yang bawa kita ke syurga, bukan amalan kita. Jadi di sini saya balik kepada Bayu.